itu cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pada malam ini, kalau kita benar-benar cintakan Nabi SAW, kalau kita sentiasa berselawat kepada Nabi SAW, maka hendaklah kita sebagai seorang alim atau sebagai golongan yang dikatakan golongan ulama, mestilah menjadi orang yang mewarisi sifat Nabi SAW, orang yang mewarisi ilmu daripada Nabi SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pusingan terakhir, jadi saya bagi salam terus. Wallahu alam. Jadi terima kasih kepada Ustazah Nabilah di atas kupasan tersebut. Jadi kalau kita bicara tentang ulama dan partnernya ialah umara, kita telah mendengar kupasan tentang ulama oleh Ustazah Nabilah. Sekarang kita dengar pula kupasan Ustaz Halimdin tentang didikan Rasulullah SAW kepada umara. Apatah lagi sekarang ni hampir dengan waktu pilihan raya, masing-masing berebut nak jadi umara. Jadi kita dengar apa kupasan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Fadil moderator, para penulis Ustazah Nabilah, tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Nampak kita pun dah di penghujung, masing-masing dah tunduk belaka dah tak larat nak dengar dah cerita hari-hari mulut Nabi ni. Macam-macam yang kita boleh lihat sebenarnya daripada peristiwa kelahiran baginda Nabi SAW. Tak lama sekejap je, ingat dalam 10 minit saya ringkaskan. Saya pun ngantuk ni tuan kan. Lusa nak datang berangkat ke Mekah, program tak habis lagi, bagi besok lagi. Jadi insyaAllah kita dapat melihat tadi Ustazah dah menyebut tentang golongan yang disebut ulama. Ada satu hadis Nabi SAW mengatakan sinfan idza salahat salahan nas wa idza fasadat fasadan nas ala wahiyal ulama wal umara atau kama qala. Kata Rasulullah, ada dua yang disebut oleh Nabi. Kalau sekiranya mereka ini baik, bagus, maka baguslah, baiklah umat, rakyat, masyarakat. Kalau dua ni tak bagus, tak baik, maka rosaklah umat, rakyat dan masyarakat. Apa kata Nabi? Ketahuilah sesungguhnya mereka itulah yang pertamanya ulama dan yang keduanya umara. Buktinya, kalau kita lihat kedua-duanya disebut sebagai tokoh. Yang ulama kita gelar sebagai tokoh agama. Yang kedua umara disebut sebagai tokoh kepimpinan. Kepimpinan bermakna dia juga adalah sultan, dia juga adalah raja, dia juga adalah khalifah, dia juga adalah prime minister or president. Itu diambil dalam bentuk dunia moden, kerajaannya. Kita rujuk balik apa Nabi sebut selepas kewafatannya, maka ada kepimpinan yang dikatakan dalam hadis yang penuhnya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Akhirnya ke atas kamu, kata Rasulullah, sunnah aku dan sunnah daripada khalifah rasyidin. Nabi tak sebut nama Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, tapi Nabi tahu mereka ini akan memimpin, mereka inilah akan mengemudi, mereka inilah yang akan jadi nakhada, membawa ummah kepada kejayaan dan kemenangan. Termasuklah dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi kata apa dia? Akan berlaku pembukaan kota Konstantinopel, Istanbul,
diambil oleh tentera-tentera Islam. Rajanya adalah raja yang sebaik-baik raja. Yang kedua, tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Iaitu dirujuk kepada siapa? Umara Al-Fatih. Umara Al-Fatih, Sultan Muhammad yang kedua, dan menjadi sultan pemimpin Khalifah Utsmaniyah Turki yang ke-7. Nak cerita sikit tuan-tuan. Maka Al-Fatih diambil gelaran sebab dia membuka kota Konstantinopel, yakni kota Istanbul, pada tahun 1453. Dia lahir 1432 Masihi. Usia Sultan Muhammad kedua, yang katakan Sultan Muhammad Al-Fatih ni, pada usia 21 dialah yang membuka kota Istanbul, Konstantinopel. Nabi tak sebut nama, tapi Nabi tahu akan ada orang yang membela dan akhirnya berjaya menakluk daripada empayar kerajaan Byzantine pada waktu itu. Ini cerita sejarah sikit tuan-tuan. Jadi baru kita nampak Umara Al-Fatih ni yang dapat memimpin umat Islam pada waktu itu dalam kerajaan Utsmaniyah Turki. Umur tak lama 49 tahun meninggal Umara Al-Fatih. Apa kehebatannya? Semayang fardu. Kemudian yang kedua apa dia? Semayang tahajud malam. Yang ketiga sunat rawatib. Tak pernah tinggal, bermula sejak akil baligh sampailah kewafatan, kematian, meninggalnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apa artinya tuan-tuan? Saya nak bagi sikit tips yang kita boleh nampak, yang kita boleh lihat. Nak jadi umara pemimpin, bukan duduk goyang kaki di rumah, di mahligai, di banglo. Tak. Nak jadi umara mesti dilihat dia menjadi hamba daripada kalangan rakyat masyarakat umat. Bukan dia yang kaut keuntungan dan dia mengaut hasil mahsul negara yang dia perintah. Baru betul ulama dan umara digabungkan tadi memberi keharmonian, kesejahteraan hidup masyarakat dan umat. Mana ada Sultan Muhammad Al-Fatih ambil duit rakyat? Mana ada Sultan Muhammad Al-Fatih sekonyong-konyongnya yang disebut oleh Rasulullah dalam satu hadis, idza fa'alat ummati 15 khaslatan halla bihalal bala. 15 perkara maksiat umat aku buat, maka balak boleh turun tunai, kata Nabi. Yang pertama, idza kanal maghnama duwala, apabila harta kekayaan negara hanya diagihkan kepada golongan-golongan yang tertentu. Yang ni kekuasaan. Sebab itu Umar Abdul Aziz, kepimpinan dia macam mana? Umara yang cukup hebat. 2 tahun 5 bulan pemerintahan, sampai hari ini dikenang kekhalifahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dia tak makan sebiji pun buah kurma yang sepatutnya diagihkan kepada rakyat. Anak dia ambil sebiji, dia kubuk balik, dia ambil daripada mulut anak. Umar bin Abdul Aziz. Nampak? Umara yang cukup hebat. Langsung dia tak menggunakan duit ringgit rakyat untuk kepentingan diri dia. Anak dia datang nak berbicara, dia tanya urusan peribadi, urusan rasmi. Urusan peribadi ayah, tutup lampu, habis gelap, bercakap dalam gelap. Macam boleh buat kita tuan-tuan? Susah. Kan itulah sambutan maulid Nabi ni, kita melihat ketokohan kepimpinan Nabi SAW. Umar Al-Khattab melihat Rasulullah tidur di bawahnya belakang. Bukannya tilam bono ziana zain tuan-tuan, tak ada. Tak ada spring sprong, tak ada. Betul-betul pelepah tamar belakang Muhammad Rasulullah. Kalau kita
mampu kalau kena slip disc lagi cepat tuan-tuan, bengkok badan. Rasulullah boleh tidur di bawahnya, bukan tilap Umar menangis, ya Rasulullah, bukankah engkau pemimpin seperti mana Kisra Kaisar yang ada di Rom dan Parsi? Apa jawab Nabi? Berbahagialah mereka dengan dunia mereka, wahai Umar, berbahagialah kita dengan akhirat kita. Subhanallah. Nampak kepimpinan yang Nabi bawa, nun wal akhiratu khairu wa abqa. Yang Nabi bawa hayatan baqiyatan, hidup yang kekal, bukan hidup yang fana. Soalnya nanti Allah persoalkan aku, kata Umar, walaupun sekupang sebiji tamar, takut ayah tak masuk syurga dengan sebab sebiji tamar. Sepatut hak ni rakyat, tetapi ayah ambil bagi. Hebat tak hebat tuan-tuan? Kan itulah hari ni siapa-siapalah, tak kira mana-mana parti politik, tak kira mana-mana pihak, bila jadi pemimpin berat. Sebab itu orang tanya Ustaz, Ustaz tak ada bertanding ke tahun ni? Saya kata bertanding tak, bersanding insya-Allah lah. Saya kata tu lemah nak jawab tuan-tuan kan? Tanggungjawab, nak kendung, nak ambil satu amanah, keamanahan kepimpinan. Allahu Rabbi, bukan senang. Takut jadi sombong, takut jadi bongkak. Dah dulu boleh datang masjid jadi wakil rakyat, Assalamualaikum Abi, Assalam Abi, surau dulu, kejap nak mesyuarat jap. Masjid tak, kejap nak mesyuarat jap. Oh berat tuan-tuan. Kena pula kita pegang macam-macam jawatan esko dengan wakil rakyat itu ni. Oh tuan-tuan, takut tak terpikul bebanan tanggungjawab. Mana siapa yang boleh? Okey, biar